yang ke-9. Macam 10 9 kan, macam tak relax pula. Alright. So untuk yang nombor 8 ni, nombor 8 ni Acap tak kenal sangat channel ni. Sebab channel ni banyak gila sebut nama Acap. Eish, tak tahulah apa dia orang nak. tak gurau. Alright, nombor 8 ni Acap suka dia ni sebab dia ni kind of yang sangat-sangat confident dengan apa yang dia buat. Dia confident dengan konten yang dia sampaikan. And one more thing, Acap suka dia orang yang starter yang tak kisah pasal apa yang dia nak buat. Maksudnya bukan tak kisah apa tau. Okay, ada orang nak buat video, dia orang perlukan setup yang cantik dulu baru dia orang nak buat. Ada kamera yang lawa dulu baru dia orang nak buat. Tapi channel ni Acap tengok background dia orang steady je. Apa yang ada je. Bukan nak kata buruk ke tak. Tak. Bagi Acap just nice. Untuk mood seram, it was just nice. Tak payah daring too hard ke apa kan. So kenapa Acap suka adalah tentang confident dan juga delivery dia lah, confirm dah. Cara dia sampaikan, mood yang dia cuba masukkan, and penceritaan dia sangat-sangat lancar dan juga A lah. Bagi Acap juga A. So tak lain tak bukan, channel ni Acap suka terpikat bukan sebabkan disebut nama Acap banyak kali, tapi kerana ada tarikan dia sendiri yang buat Acap tertarik nak pergi kat channel dia. So channel yang Acap masukkan adalah Physics Scream. Assalamualaikum, selamat malam dan selamat kembali dalam Physics Scream Malam Sepi berteman kembali. So kenapa aku happy sangat minggu ni? Sebab video yang korang tengok mula-mula tadi adalah petikan daripada video Ashraf Channel yang mengumpulkan 10 YouTuber seram paling diminati oleh Ashraf tau. Dan kita terpilih untuk menduduki tangga ke-8. Kau bayangkanlah, kita Physics Scream dengan Kim Bayu dah tersenarai sebaris dengan orang yang subscriber dia dah 10k ke atas. Kita ni 10k pun tak sampai tau. Tapi kita dah berada di tangga ke-8. So, kau bayangkan kalau kita dah berpuluh-puluh k nanti. Dan antara YouTuber yang aku ingat lah, contohnya macam Kamarina Hasim, Kek Nanjaj yang korang selalu sebut. Lepas tu Ikmal Hanif pun ada. Memang ramai lah. Aku pun sampai kau tahu tak, aku ni dah lah, tak adalah sangat layan cerita seram. Tapi aku kenal muka-muka diorang ni sebab diorang selalu keluar kat YouTube. So memang aku berterima kasih sangat kat korang sebab support Physics Scream daripada mula sampailah sekarang. Kita tak capai lagi 10k tapi kita dah berjaya buat kat orang notice sampai kita ditempatkan dalam 10 YouTuber paling diminati. Tangga ke-8 babe, tangga ke-8 pula. Bukan tangga ke-10, tangga ke-8. So bersempena kita dah terpilih dalam top 10 YouTuber seram paling diminati oleh Ashraf gitu. Malam ni aku hidangkan kepada korang 3 kompilasi remang YouTuber Malaysia Part 2. So untuk kisah pertama ni kita warm up dulu dengan kisah seorang YouTuber perempuan yang korang selalu sebut nama dia dekat ruangan komen, suruh kita orang collab, tanya kita orang adakah kita orang tengok tak video dia. Bukan kita sampai download. So masalahnya bukan kita orang nak collab dengan dia. Masalahnya dia tu dah orang kata dah tinggi di puncak. Kita orang ni baru lagi. So takkan kita orang nak tegur dia macam kita orang ni macam baru lagi. So kita start dengan kisah YouTuber ni, iaitu Kamarina Hasim dengan sebuah kisah seram yang aku bagi nama Teman Store Lama. So, kisah Teman Store Lama ni berlaku kepada salah satu YouTuber Malaysia, iaitu Kamarina Hasim. Kalau korang, of course lah korang kenal kan. Kita panggil dia Kama. So, Kama ni, dia ada satu bilik tau. Dalam rumah dia tu ada satu bilik store lama. Okay, store lama. Waktu tu aku tengok video dia. Dia buat room tour yang mana dia renovate bilik dia, store lama tu kepada bilik baru. Memang cantik je. Memang cantik. Bagi aku macam Kama ni memang orang kata talented lah untuk renovate bilik. Memang cantik gila daripada bilik store lama sampai jadi bilik terbaru dia. Korang boleh pergi tengok video dia. One day Kama ni dia kena masuk bilik tu untuk jadikan bilik tu bilik dia. So dia kena kemas lah. Dia kemas semua, dia angkat almari, lepas tu dia renovate semua. Dan kisah seram ni bermula bila dia dah stay dalam bilik tu, which is dia dah habis renovate semua dan gangguan mula
muncul satu persatu. So antara gangguan yang Kama ni rasa adalah bila mana barang dia satu persatu rosak. Laptop rosak, phone rosak, lampu rosak, lepas tu kipas rosak. Lampu dia ni dia kata tak boleh, which is lampu tu teknikal lah. Dia kata lampu tu tak boleh lah 24 jam. Dia macam kalau kau buka, lepas tu kau tidur, nanti kau bangun-bangun lampu dah terpadam. Macam tu. Dia tak boleh nak lama. Dan lampu tu pun kadang-kadang lilap-lilap macam tu. Nak dijadikan cerita, kipas dia pun kadang-kadang dia kata terpadam sendiri. Phone tengah-tengah tidur terjaga, phone tu menyala dan memainkan YouTube. Kau bayangkan macam mana seolah-olah ada orang yang tinggal dengan Kama dalam bilik tu. Tapi siapa? So ada satu hari tu Kama ni dia tidur. So tidur around pukul 3 macam tu dia rasa panas tau. Dia terjaga, lepas tu dia tengok kipas mati. Dan dia buka, tak boleh hidup. Tutup balik, buka balik. Tak boleh juga. So dia rasa okey ni masalah teknikal. So dia pergi angkat aircon portable tu dan dia letak dalam bilik. Kemudian dia tidur macam biasalah. Tu antara gangguan dia lah. Tidur, tiba-tiba kau terjaga pukul 3, kipas terpadam padahal kau seorang je dalam bilik tu. Lepas tu ada satu hari di mana Kama dia tengok kucing dia, Autocare tu nama dia, Autocare. Dia tengok dekat cermin. Okey, kucing ni menghadap ke arah cermin. Dan yang peliknya bila kucing dia buat macam ni. Okey, kalau korang yang tak ada kucing ataupun korang tak tahu sangat pasal kucing ni, aku sebagai orang yang banyak kali lah bela kucing, lepas tu kucing tu dah besar dia hilang, lepas tu kita orang jaga lagi yang kecil sampai dia besar tu hilang. Kucing ni dia jarang tertipu dengan cermin. Faham tak? Kalau korang dalam rumah, dia takkan dia susah gila nak tertipu dengan cermin, which is macam dia susah nak membayangkan yang dia hadap tu adalah musuh dia. Padahal refleksi diri dia. Tapi biasanya kucing yang buat macam ni, yang macam tu, dia dipermainkan, dia diagah. Seolah-olah contohnya depan Autocare tu, dia ada satu makhluk yang mainkan si Autocare ni sehingga kepala dia ikut macam ni. Macam ni, ada tangan, lepas tu macam ni. Macam nak bagi makan, lepas tu kucing macam ni. Lepas tu si Kama ni dah tak sedar hati kan. Sebab berkemungkinan kucing tu, dia buat macam tu, dia sedang memikirkan siapa yang dalam cermin. Which is macam orang yang dia nampak dalam cermin ni orang ke bukan. Sebab dia dah biasa tinggal kat dalam rumah, muka Kama, muka family Kama, ayah Kama semua. Tapi siapa yang dalam cermin yang dia tak pernah tengok. So Kama ni cuak lah kan. Dia tiba Autocare buat macam ni, tak pernah buat macam ni. Lepas tu dia pergi ambil selimut, dia pergi tutup cermin tu dan dia seletip. Lepas tu Autocare tu pun tidur kat sebelah Kama sampai esok pagi. Kata esok paginya barulah dia macam nak tenteramkan diri dia. Berkemungkinan lah Autocare tu macam main-main dengan diri dia ke, dia ingat tu musuh dia ke. Aku rasa maybe malam yang menyeramkan bagi dia bila mana dia tengah tidur macam biasa. Tengah tidur, maybe lepas editing video, tidur punya tidur, maybe dalam around pukul 2 sampai 3 macam tu, dia terjaga dan dia kata dia dalam keadaan separa mamai. Bukanlah separa mamai, dia 80 tidur, 20 jaga. So dia tengoklah phone. So korang boleh bayangkan dalam bilik yang gelap, lampu tu yang tiba-tiba kalau kau menyalakan, lepas tu kau tidur, nanti dia akan padam sendiri. Dia tidur, lepas tu dia mamai lah, bangun macam, lepas tu tengok phone, check, pukul 2 lebih macam tu kan. Lepas tu nak letak balik, tengah-tengah nak letak, tiba-tiba dia dengar dekat sebelah telinga dia ada orang macam ni. Wah, aku macam emang si Kama ni jadi apa kan? Sporting lah. Mungkin dia baca apa yang ada, lepas tu dia teruskan tidur sampai esok pagi. Kama ni kalau korang tengok dia punya style adalah satu memang budak yang baik lah. Budak yang baik. Lepas tu salah satu dia sangat jaga aurat dia lah. So aku rasa lah maybe lah makhluk yang ada dalam bilik Kama, yang bilik store lah lama tak guna, jadi bilik dia, tiba-tiba si Kama ni masuk, buat dia punya style. Tukar sana, tukar sini. Lepas tu si makhluk ni macam, ni buat, janganlah tukar katil aku. Macam tu. Tapi nak kacau si Kama ni budak baik. So macam, ni kalau cari pasal salah langkah ni, habis si Kama ni rukiahkan dia. So maybe lah, daripada sebuah gangguan, si benda ni lebih prefer untuk sekadar menyakat dan teman si Kama dalam bilik store lama.
So aku harap Kama dapat terus orang kata maintainkan dia punya untuk buat video seram. Masalahnya aku ada tengok juga video Kama ni tau. Dia masa buat room tour tu dia ada satu tandas. Yang tandas tu ditutup dengan langsi. Okay. Dan tandas tu memang Kama tak guna lah. Dia tandas yang menghubungkan antara bilik dia dengan bilik ayah dia macam tu. Tandas kongsi. So tandas tu Kama tak guna, Kama tutup dengan langsi. Dia agak seram tau sebenarnya. Bila ada something yang kau tahu dia ada ruang kat belakang tapi hanya ditutupi dengan langsi. Dan bilik dia ni memang orang kata full putih. Dia cat balik semua putih, almari putih, katil putih. Memang aku nampak memang mantap gila lah bilik dia. Tapi masalahnya, kau bayangkan kalau lampu tu tertutup dan tiba-tiba Kama ni nampak ada satu penjuru tu, ada satu benda yang lebih hitam daripada semua benda dalam bilik, disebabkan bilik itu warna putih. Aku harap taklah jadi kat Kama, cumanya aku harap Kama dapat terus macam orang kata buat video dan terus yalah macam YouTuber seram ni memang orang kata lebih mudah diganggu lah kan, sebab kita cerita pasal dia macam tertarik. Macam Ikmal Hanif pun diganggu, okay, Fikri pun pernah diganggu. Dan aku harap kita orang ni dapat macam teruskan semangat dan janganlah sampai gangguan tu begitu teruk sampai kita orang macam tak nak buat video dah kan. So aku harap korang berdoakan. Dan untuk kisah kedua ni aku memang nak korang dengar betul-betul, sebab kisah ni yang aku memang suka orang dia dan juga aku suka cara dia. Dan kisah ni adalah sebuah kisah yang jadi dekat YouTuber Malaysia bernama John Bear, dengan sebuah kisah yang aku bagi nama Bila Hijab Terbuka. So, siapa John Bear? John Bear ni adalah dia penyanyi, dia YouTuber dan juga tak silap aku artis kot. Dia kalau korang selalu nampak dia ada kat ML Studio. Lelaki yang pakai topi macam cowboy tu, dan dia suka bercakap sambil gelak. Memang best gila kalau kau dengar cara dia bercakap. Di sebalik tawa dan riang dia tu, aku tak tahu pula yang dia ni adalah seorang yang mempunyai hijab yang terbuka. So ini adalah kisah di mana John Bear mula sehinggalah betul-betul dia boleh nampak makhluk di alam gaib. So kisah pertama John Bear ni, okay, kisah pertama ni waktu ni John Bear dia masih dalam orang kata tak berapa boleh nampak lah. Dia tak boleh nampak sangat. So dia berlaku waktu dia pergi PLKN. Masa dia pergi PLKN tu, dia ni memang orang kata tak percaya langsung lah. Benda-benda hantu ni, benda-benda gaib ni, makhluk halus ni tak percaya. Sebab kalau kau tengok, memang waktu dulu pun dia macam jenis yang pakai rantai, pakai subang. Tapi Alhamdulillah sekarang dia dah berubah. Memang hilang dah rantai ke, subang ke, memang orang nampak dia cuba untuk berubah lah. Alhamdulillah. So masa dia masuk kat PLKN tu, waktu ni dia tak terbuka lagi tau hijab dia. Dia ada beberapa fasa sebelum dia buka penuh. Which is dia tak boleh nampak, lepas tu dia nampak sikit-sikit, lepas tu dia boleh nampak penuh. Macam tu. So waktu ni dia tak boleh nampak lagi. Dia pergi ke PLKN dalam keadaan dia tak percaya langsung makhluk ni. So orang cerita lah kisah seram ke, cerita lah makhluk ni ada kat sini ke, ada kat sini, dia tak percaya langsung. Sehinggalah satu hari tu, diorang ni diberi allowance. Untuk 3 bulan diorang dapat 300, tapi dibayar separuh dulu, dapat 150 lah. Lepas tu diorang kata, seronok lah nak joli kan. Sebab 150 waktu tu memang banyak bagi diorang. Dan diorang boleh belanja apa-apa kat koperasi. Kau nak keluar tak boleh, hutan. So koperasi. Si John Bear ni dia masukkan duit dan dompet dia, dan dia letak bawah bantal. Dia selit dalam bantal. Lepas tu malam tu diorang ada apa tak, roll ke, ada macam majlis apa ke atas tingkat 2. Tapi si John Bear ni fikir, alamak dompet tertinggal kat bawah. Maybe lepas ni diorang nak pergi koperasi ke beli makanan sebelum tidur kan. Cak alamak tak bawa dompet pula. Tak apa lah, panggil seorang member dia. Member dia nama Fat. So nak dijadikan cerita, malam tu Fat ni pun teman lah. Alhamdulillah ada member macam ni kan. So diorang pun turun lah. Turun daripada tingkat 2 ke tingkat 1. Lepas tu dalam perjalanan tu, si John Bear ni perasan ada dekat antara celah blok dengan tandas ada satu kucing warna hitam. So dalam sama-sama lampu malam, sama-sama malam tu dia nampak ada satu kucing lah, kucing hitam. Lepas tu nampak, okay tak apa. Lepas tu dia pergi masuk dekat dalam blok dom asrama tu. So blok dom asrama ni untuk PLKN dia punya style sepanjang bangunan tu, bukan dom tau, bangunan semua tu memang dikhaskan untuk asrama je. Which is lantai sana ke lantai sana cuma ada katil dengan loker. So si John Bear ni pun masuk. Member dia tunggu kat luar, Fat ni. Dia pun seluk mana dia punya dompet. Okey, jumpa. Ada dompet, ada duit. Okey, jom. Kita belah. Nak belah. Dalam perjalanan nak belah tu, dia pun tergerak hati nak tengok balik si kucing dia tengok tadi. Si John Bear ni kata dia pun tak tahulah kenapa dia nak tengok sangat kucing tu. Dia pergi tengok. Kucing ni makin dia tengok makin tengok. Kucing ni dia besar tau. Bukanlah besar yang betul-betul besar.
besar dia adalah besar disebabkan dia berdiri. So macam korang fikir macam kucing berdiri standard kan. So macam kalau kucing berdiri ke macam ada orang ulur makanan dia berdiri, standard kan. Masalahnya si John Ben kata bila dia amati kucing tu, dia perasan kucing tu dia bukan kucing, dia macam budak yang tengah berdiri dalam keadaan macam ni. Si John Ben ni macam tak boleh benda tu macam tu kan. Lepas tu benda tu pula makin lama makin dekat. John Ben macam sudah. Dia cakap kat Fat, kita sampai 3 kita lari. Lepas tu si Fat kata macam, kenapa? Si John Ben kata, saja. So nak jadikan cerita, si John Ben ni kata, okay Fat, dalam kiraan 3 kita belah. Kau jangan tanya kenapa, kita belah, okay? 1, dia belah. Si Fat ni macam, oi kecil, belah. Dia lari, si John Ben lari betul, tak boleh lah. Dia memang tinggal lah si Fat ni. So si Fat ni macam, tak apa lah, sebab si John Ben ni memang terkenal dekat dalam PLKN tu, dia memang jenis yang suka melawak. So macam, tak apa lah, dia nak punya pasal lah. Tiba-tiba Fat dari belakang, perhatikan lorong 3 membuat kejutan. Dari belakang si Fat ni, dia lari pecot laju lepas daripada John Ben. Lepas tu si John Ben macam bapak laju budaknya. Dia lari sampailah diorang dah tingkat 2 tu. Si John Ben kata, Fat, kau kenapa lari? Si Fat kata, kenapa kau tak bagi tahu aku kat belakang? Kat belakang ada benda kejar. Lepas tu dia kata macam, benda apa? Lepas tu si Fat ni kata, aku tak tahu tapi dia kejar. John Ben ni kata, berkemungkinan sebab si benda ni atau toyol ni datang adalah disebabkan ada satu ular ni masuk dekat dalam dom diorang. So orang kata warden ataupun pelatih kat sana tangkap lah si ular ni dan dia masuk dalam sangkar sebelum dilepaskan. So dikatakan toyol ni kan macam perangai budak-budak kan. So dia main dengan benda tu sebelum dia kejar si John Ben dengan si Fat ni. Waktu ni si John Ben ni dah start, dia dah kena kacau. Dan makin lama makin teruk bila mana si John Ben ni makin kerap dia punya mata tu boleh nampak benda. Dia macam mata Sharingan Sasuke yang nak terbuka lah tu. Lepas tu bila makin lama makin dah kuat dia punya mata tu terbuka sampai dia dah boleh nampak kebanyakan benda ni. Bermulalah episod kisah seram dia di mana satu hari dia pergi ke satu gig tau. Maybe macam konsert lah. So dia dengan band dia pergilah ke satu negeri kat selatan tanah air kita. Dia bergerak. So maybe lah konsert ataupun gig tu akan bermula esok pagi, ataupun perjalanan tu terlalu panjang sehingga menyebabkan orang kena berhenti pada waktu malam untuk lepak di satu homestay. Waktu nak masuk tu si John Ben dah play lah. Sebab masa dia masuk tu si tuan rumah kata ada satu bilik, hampa jangan kacau. Satu bilik kat tingkat bawah, hampa jangan kacau. Hampa nak buat apa, hampa pergilah. Duduk kat atas ke, nak duduk bawah ke, makan semua buat. Tapi jangan buka pintu tu. Lepas tu si John Ben ni, tak apalah kan. Nak layan lebih-lebih tak sopan lah, tak apa lah. Masuk. So nak jadikan cerita, orang pun buatlah hal kat atas. Maybe susun lah barang-barang semua, rehat semua. Dan John Ben dengan kawan dia turun lah ke bawah nak guna tangga semua kan. Tiba-tiba, kawan dia ni bagi tahu John Ben, weh John, aku macam nampak something lah. Lepas tu si John Ben nampak apa? Lepas tu dia kata, aku nampak macam benda melintas lah. Lepas tu John Ben macam, tak ada apa lah, tak ada apa, tak payah fikir, bukan lah. Waktu ni bukan John Ben tak percaya, cuma ni kalau dia bagi tahu orang atas, kawan-kawan band dia tu, memang dia kata kawan-kawan dia akan nak balik malam tu juga. Sebab dia kata kawan-kawan ni semua penakut. So dia macam, tak ada apa lah, abai je. So waktu malam tu diorang jamming lah, bising. Mungkin berlatih lagu untuk gig esok. Berlatih. Tiba-tiba si John Ben nampak, kau bayangkan dia tengah duduk, kawan-kawan dia semua jamming. Lepas tu dia main drum, contoh ke main gitar ke nyanyi semua. Contoh macam, aku pulang pandang ada dekat kelibat belakang tu, macam ada kat bahagian dapur, dia nampak ada satu makcik, ada satu nenek. Dia kata nenek tu dalam keadaan melintas tau. Melintas, dan gambaran dekat otak si John Ben ni, dia kata dia nampak muka makcik tu dalam keadaan lusuh tau. Macam lusuh, dan muka dia tu terkoyak-koyak. Uish, macam terkoyak-koyak. Kau bayangkan muka nenek yang terkoyak. Allah, dia nenek tu, aku dah orang kata memang dah seram lah kalau tengok muka nenek. Yang mana rumah tu tak ada kata pun ada nenek. Sebab rumah tu memang rumah tinggal, homestay tinggal. So dia nampak ada satu nenek dalam keadaan muka terkoyak. Yang mengerikan lagi adalah nenek tu badan dia terlipat macam ni. Gitu. So korang boleh bayangkan tak keadaan nenek tu
dia dalam muka yang sangat seram tu, yang dah koyak-koyak tu, bukan bongkok tau. Dia macam ni, terlipat habis tu. Kau bayangkan cara macam mana si John Ben nampak dia berjalan. Mungkin macam ni. Tapi tak boleh beritahu orang. Kalau beritahu member memang minta balik lah. Esok ni diorang pergilah ke konsert tu. Diorang pergi ke konsert tu semua. Dan balik tu diorang dah penat lah. Malam tu diorang penat. Lepas tu diorang pun nak tidur. Diorang nak tidur, diorang dah start rasa macam tak sedap. Diorang macam seret, macam dah mula rasa seram-seram kan. So diorang kata, okay tak apa, kita sambungkan katil. Sebab semua takut. Sebab kita sambung katil. Diorang pun tolak lah. Punya tolak katil. Diorang nampak dekat bawah katil tu, dia ada macam taburan garam dengan lada hitam. So setahu aku lah, garam dengan lada hitam ni, dia digunakan untuk memagar rumah tau. Memagar rumah dan juga menghalau benda ni lah. So orang kata kalau nampak jangan buang. Jangan gatal-gatal sapu ke apa. Sebab tapi diorang kata macam, ya apa benda ni kan. Nampak benda tu macam, sudah lah, memang rumah ni ada benda ni. Lepas tu diorang kata tak apa, kita tidur lah. Tidur malam tu diorang dengar ada macam bunyi-bunyi yang pelik-pelik. Bila kata bunyi pelik ni, of course memang pelik betul lah. Sebab si John Ben ni, dia dah boleh nampak. Dan beberapa kali dah didengar macam bunyi-bunyian yang pelik ni. So sebagai orang yang dah terbuka hijab ni, dan ada panca indera ke-6 ni, aku rasa bagi dia memang bunyi tu adalah bunyi yang dia tahu, bukan hasil daripada manusia ataupun bunyi binatang luar. Melainkan ada benda pelik ataupun gaib yang menghuni rumah tu, menambah satu lagi kenangan dalam diri John Ben sebagai orang yang mempunyai hijab yang terbuka. John Ben ni, dia banyak tau kisah seram ni. Sebab dia adalah orang yang boleh terbuka hijab kan. Macam dia nampak ada nenek yang muka dia jerit, terkopak kepala sampai belakang. Memang banyak gila pengalaman dia. Cumanya aku tak boleh nak kongsi semua kan. Which is kalau korang dengar, korang boleh pergi cari sendiri John Ben punya video. Korang boleh tengok satu-satu kat mana video yang korang rasa macam lagi seram daripada apa yang kita orang ceritakan. So kisah ketiga ni, dia lebih kurang lah, dia jadi kat PLKN juga macam si John Ben ni. Aku baru je kita sembang PLKN sekali, rupa-rupanya YouTuber ni pun kena kacau dekat PLKN. So kisah ketiga ni berlaku dekat salah seorang ahli stunt production, iaitu Haris Zazman yang terkenal dengan lagu You memang sangat cute. So kisah ni aku rangkumkan dalam sebuah tajuk yang kami bagi nama Urban Legend. So Haris ni dia kena pergi ke satu PLKN tau. PLKN kat Sabah. Dia macam pisang lah kan. Sebab jauh daripada tempat dia. Haris ni asal di KL. So dia nak kena pergi Sabah. Memang gila-gila aduk. Memang lain gila. So nak jadikan cerita, bila sampai sana orang pun dah mula cerita pasal sihir lah, pasal magic semua, benda-benda seram ni. Haris macam tak apalah kan. Sebab maybe dia pun dah pernah dengar dekat KL orang-orang Sabah macam kuat dengan ilmu-ilmu kesaktian macam tu kan. Lepas tu si Haris ni pun jalanilah dia punya PLKN macam biasa. Sehinggalah satu hari tu dia terima panggilan yang membolehkan dia pergi ke Politeknik. So bila kau dapat panggilan macam orang bagi tahu dekat video PLKN, yang mana kalau korang dapat U ataupun macam IPT awam, korang boleh dapat pengecualian daripada melakukan PLKN. So Haris ni macam, dapat Politeknik, okey boleh keluar daripada PLKN kan. Okey. So dia pun macam dah boleh balik. So 2 hari sebelum dia balik tu, dia macam dah tidur lah macam biasa. Mungkin penat aktiviti seharian. So dengan tengah-tengah dia tidur, lepas tu tiba-tiba dia terjaga tau. Terjaga. Kebayangkan dalam satu dom yang gelap, yang hanya ditemani lampu jalan kat luar. Biasanya PLKN ni memang light off, cuma ada lampu yang macam lampu tiang macam tu. So lampu-lampu tu lah yang akan menyinari malam ataupun dom. So si Haris pun terbangun tau. Dia bangun, duduk. Tak tahulah kenapa dia bangun. Maybe memang rezeki dia malam tu. Dia terjaga macam. Lepas tu yang peliknya, dia ni bukannya bangun saja tau. Dia bangun terus toleh ke tepi. Aku pun macam memang rezeki kau Haris. Dia toleh, dia nampak dekat loker sebelah dia tu terbuka. Slow. Dan Haris ni kata macam pelik lah. Dia macam, dia pun tak tahu kenapa dia tengok terus lama-lama loker tu terbuka. Padahal of course lah, kalau kau tahu loker terbuka sendiri malam-malam tak ada orang, angin kuat pun tak masuk. So dia macam loker terbuka. Terus Haris tengok. Lepas tu Haris macam dah tahu lah, ni benda pelik lah ni. Lepas tu dia pergi selubung tau. So waktu dia selubung tu, dia dapat rasa, Haris ni kata dia dapat rasa
macam ada orang berjalan tau kat depan dia. Kau bayangkan kan, kita ni kan ada insting kan. Macam mana kalau waktu korang tengah tidur, tiba-tiba ada orang lalu je sebelah korang, korang akan dapat rasa macam seolah-olah macam ada benda sejuk je jalan kat tepi. Ataupun tiba-tiba korang rasa macam ada benda je lalu kat depan. Padahal korang tak tengok pun, tapi korang tahu ada benda lalu kat depan ni. So dia macam tak boleh, aku dah tak boleh ni. So sebelah dia tu adalah satu penghulu dom, which is kawan dia yang ditugaskan untuk jaga budak-budak ni lah. Dia macam tak boleh, aku tak boleh. Si Haris ni lompat. Dia pergi dekat penghulu tu, kat katil dia. Lepas tu dia terus selubung. Lepas tu si penghulu ni macam, "Oi Haris, kau kenapa tu?" Lepas tu dia jaga, dia bangun. Lepas tu dia selimut balik. Terus selimut, lepas tu dia kata, "Kau bongek lah Haris, kau memang kau baca je apa yang kau boleh, kau baca je." Lepas tu diorang pun tidur sampai esok pagi. So bila esok pagi, si Haris ni macam, "Weh, kau nampak apa tu semalam?" So nak jadikan cerita, si kawan dia ni cakap, "Bongek tu Haris, malam tadi masa kau lompat tu aku terjaga. Lepas tu aku buka selimut aku kan. Aku tengok ada satu makhluk besar berbulu." Lepas tu si Haris ni macam, "Oi, nasib baik aku tak tengok kan." Sebab dia tutup malam tu. Si kawan dia yang nampak. Lepas tu diorang pun jalani aktiviti seharian, makan-makan semua, kawat. Lepas tu malam last Haris dekat PLKN. So diorang pun sembang lah, rancak punya. Diorang pun peluk-peluk, nangis semua. Haris ni nangis lah sebab dia dah nak kena balik. Dan maybe lah dalam beberapa minggu dia kat PLKN tu dah membuahkan rasa sayang dekat kawan-kawan dia, dan juga kenangan yang indah dalam hidup si Haris ni. So dia macam nangis lah nak tinggalkan member kan. Memang kau punya malam tu nak goodbye si Haris ni. Diorang pun buka cerita. Tiba-tiba salah seorang ni buka cerita tau. Si kawan dia yang alim lah. Of course lah korang ada macam pengalaman yang kalau kau pergi camp, adalah satu budak ni, dia lah kaki azan, dia lah kaki imam, dia lah semua. Yang pasal-pasal agama ni dia lah. Yang kalau macam okay, kita mulakan dengan bacaan doa. Okay, silakan. Kawan tu. Lepas tu macam, okay, nanti kita akan adakan solat hajat. Sila ni macam tu. Dia memang dia je lah muka dia. Lepas tu dia kata, satu malam tu aku tidur. Lepas tu aku terjaga. Lepas tu aku macam, apa hal riuh sangat ni kan. Macam, asal apa korang buat ni? Sebab dia kata mata dia rabun tau. So nampak sama-sama kawan-kawan dia tengah ikat kasut, pakai boot. Macam, asal apa yang korang buat ni awal-awal pagi ni? Dia kena denda ke? Atau kena sidai dengan jurulatih ke semua kan? Lepas tu dia pergi ambil mata dia nak tengok kan. Nak tengok, dia pakai mata, dia nampak Bukan kawan dia weh. Dia nampak askar Jepun. Dia kata nampak askar Jepun tengah ikat-ikat kasut kan, bersiap-siap dia nak beri kawan. Lepas tu tak tahu lah dia punya selamba ni. Dia kata kawan dia yang macam Tok Imam ni memang selamba je, dia boleh sambung tidur. Dan dia kata kawan dia dengar ada orang kawat kat luar. Aku tak tahu lah macam mana dia boleh tidur balik. Kenapa tak kejutkan kawan dia yang sebelah-sebelah tu kan. Which is kalau lah benda tu betul jadi, sekurang-kurangnya boleh lah ada seorang lah baca ayat kursi, seorang lah tolong jaga azan ke semua kan. Tapi dia tak, dia boleh tidur balik. So si Haris ni macam, uish, dah cerita seram semua. Lepas tu datang pula warden Sabah ni. Dia sambung cerita kawan ni. Kat sini dia orang Sabah kan. Kat sini memang banyak ni yang bukan-bukan ni. Sini memang banyak ni. Dia yang contohnya dekat tu tempat perempuan, ada satu perigi. Kat perigi tu banyak orang kata bunian. Kalau malam-malam dia kata memang diceritakan oleh pelatih perempuan yang kalau malam-malam kau sidai baju memang kau nampak kat perigi tu ada bunian. Dan juga ni ada satu lagi ni, makhluk ni dia besar berbulu. Sudah si Hari kata, aku pandang kawan aku pandang aku. Macam apa benda siap. So makna memang kisah urban legend yang diceritakan oleh generasi sebelum dia, macam orang-orang yang pelatih-pelatih PLKN sebelum tu, memang betul jadi. Which is aku nak bagi tahu korang yang berkemungkinan lah, kalau ada orang ceritakan kat korang ada benda ke atau something yang jadi kat tempat tu, berkemungkinan memang benda-benda tu wujud. Bukanlah kisah urban legend ni direka untuk nakut korang je, melainkan supaya korang lebih berhati-hati dengan benda ni. Lepas tu si Haris kata macam, okay tak apa, malam tu tidur, esok pagi tengah hari macam tu, si macam warden suruh, okay Haris kau pergi balik ke dom, kemas semua barang, pergi balik. Lepas tu okay lah, si Haris pergi. Aku pernah duduk PLKN, siang pun seram tau. Siang dom tu dia panjang tau, panjang, which is kalau kau dekat sini, kau lari ke sana boleh mengah tau. Dan
kalau ada something kat hujung sana kau boleh nampak. Memang orang kata menceci lah kau nak lari kan. Si Haris ni kata macam, aku pun siang tu takut juga sebab dia seorang-seorang. Orang lain semua kat padang kawat. Memang jauh kan. Dan dia kata waktu dia kemas tu, dia rasa macam ada orang tengok dia. Macam, kau bayangkan kau tengah kemas semua kan. Ada orang makhluk macam ni tengah tengok. Macam kat tingkap ke ada orang jenguk macam tengah tengok. Sebab kita kan ada insting kan. So kau bayangkan lah si Haris ni dah lah pernah kena ganggu benda makhluk besar tu kan. Kau bayangkan lah apa yang ada kat otak dia. Mungkin nampak makhluk berbulu tengah tengok dia macam ni. Macam tu. So siap Haris ni macam, ya Allah, aku nak balik, pemudahkanlah urusan semuanya. Macam tu kan. Lepas tu tiba-tiba si Haris ni sambung lagi tau. Dia cakap, saya nak balik, saya minta maaf kalau saya ada buat macam benda yang bukan-bukan kan. Saya nak balik dengan tenang, tolong jangan ganggu. Macam tu. Lepas tu Haris kata dia lagi takut tau. Sebab dia cakap seolah-olah dia mengiyakan kehadiran benda tu. Lepas tu dia kata dia kemas apa yang patut, tinggalkan apa yang dia tak penting, dia balik. Bagi aku salah satu kisah seram yang Haris ni takkan lupakan lah. Bila mana kisah urban legend yang diceritakan pada dia adalah sebuah kisah nyata. Itu saja kompilasi Remang YouTuber Malaysia Part 2 yang aku boleh hidangkan kat korang untuk malam ni. So kalau korang nak Part 3, korang boleh komen kat bawah. Dan maybe kalau korang memang orang kata YouTuber yang ada kisah seram nak dikongsi, korang boleh email kat kita orang dekat fizikscream@gmail.com, fi2ikscream@gmail.com. Kalau maybe lah korang macam terjumpa mana-mana YouTuber yang ada kisah seram, korang boleh share kat kita orang juga. Maybe kita boleh buat sampai Part 3, Part 4, Part 5 semua. Dan ya, aku nak ingat sekali untuk baju Fizik Baby tu, korang kena pre-order cepat-cepat sebelum kita orang pergi order dekat kilang. Sebab bila kita orang order kat kilang, dia akan menjadi first batch, which is kita orang tak tahu lagi bila kita orang akan buat second batch. Ya, macam Kama pun, Kama dah sekarang dia dah hasilkan first batch, which is second batch kau kena tunggu beberapa waktu lagi sebelum korang boleh dapatkan untuk second batch. Pre-order cepat-cepat, link kita orang sediakan kat bawah. Dan yap, sampai situ saja untuk video seram malam ni. Bagi aku, untuk seorang YouTuber memang akan ada ujian dan gangguan dia sendiri, bergantung kepada cara dan konten yang dihasilkan lah. Tapi yang penting adalah matlamat dengan manfaat yang dihasilkan oleh influencer ataupun YouTuber itu sendiri. Okay? So kalau korang ada pasang niat nak jadi YouTuber ataupun ada pasang niat nak buat konten-konten, pastikan konten korang akan bagi manfaat kepada semua orang. Okay? Dan jangan lupa juga misi kita nak capai 10k tahun ni. Kalau lagi cepat lagi bagus. Maybe kita boleh macam sebelum akhir tahun ni, maybe kita anggarkan 10k, tiba-tiba dapat 20k. Kita tak tahu. Dan maybe waktu tu kita akan lebih dikenali. Dan kita akan bawa nama Kim Bayu dan juga Fizik Scream di persada dunia. Tiba kan gaya atlet. So sampai situ saja. Kamsahamnida, Miane, Annyeong, ciao.